Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan isu dan solusi penipuan dan rasuah di dalam sukan. Unsur penipuan dan rasuah dalam sukan. Penipuan bermaksud membuat satu hela seperti penyampaian maklumat palsu untuk kepentingan sesebuah pihak. Penipuan dalam sukan adalah sesuatu yang memalukan kerana tiada sikap integriti dalam seorang atlet ataupun individu. Integriti adalah sangat penting di dalam industri sukan kerana integriti dapat meningkatkan kualiti suatu sukan tersebut. Seterusnya, rasuah pula bermaksud satu jenayah atau kesalahan undang-undang yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hak istimewa ataupun kontrak dari sebuah organisasi dengan memberikan satu hadiah yang berbentuk wang ataupun lain untuk mendapat kepentingan. Seterusnya, rasuah ini sering berlaku di dalam sukan bukanlah di dalam kalangan atlet, tetapi lebih cenderung kepada pegawai awam yang mentadbir organisasi sukan tersebut. Okey. Pegawai awam hendaklah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sehabis baik untuk meningkatkan prestasi atlet dan bukannya mengambil jalan yang mudah dengan menggunakan rasuah. Jadi, sebagai seorang atlet ataupun pegawai sukan, hendaklah menunjukkan sifat yang terbaik kerana kita adalah duta orang Islam. Saya ingin memetik dari kata-kata seorang atlet ultimate fighter, iaitu Khabib Nurmagomedov. Orang bukan Islam tidak membaca Al-Quran, mereka juga tidak membaca hadis, tetapi mereka membaca diri kita. Maka jadilah cerminan orang Islam yang terbaik. Seterusnya, saya ingin menyatakan hukum dan penipuan. Hukum rasuah dan penipuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesiapa yang menipu dan bukanlah dari kalanganku. Riwayat Abu Hurairah. Penipuan adalah satu perkara yang haram. Hal ini kerana ia mendatangkan mudarat dan keburukan, dan orang yang melakukan penipuan tidak akan dipercayai yang boleh menyebabkan kerenggangan sesebuah masyarakat. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak makan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Berdasarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh saya tadi, yang menunjukkan perbuatan rasuah adalah perkara yang haram, dan umat Islam haruslah menghindarkan diri dari terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah kita sebagai umat Islam. Saya akan menyerahkan saya punya pembentangan kepada rakan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syakir Irfan bin Samsul Aini. Saya akan menerangkan unsur penglibatan gejala rasuah dalam kalangan atlet di negara kita. Okey. Jika kita lihatkan pada masa sekarang, kebanyakan atlet sudah tidak terlibat dengan gejala rasuah ini kerana mereka mula sedar bahawa gejala rasuah ini boleh merosakkan karier mereka dalam sukan. Dan juga mereka juga sudah sedar bahawa Islam amat menitik beratkan tentang haramnya rasuah dalam Islam.
Jika kita lihatkan pada masa yang terdahulu, sebagai contoh pada tahun 90-an, gejala rasuah ini amat berluasa dalam industri sukan, sehingga ada yang merosakkan karier mereka dengan begitu sahaja. Sebagai contoh, pada 1994, era industri sukan negara dalam sukan bola sepak dikejutkan dengan skandal rasuah mengatur perlawanan di pertandingan Piala Malaysia. Dan pada ketika itu, terdapat ramai atlet yang terlibat, dan atlet tersebut telah didenda oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM), sehingga kan ada yang didenda digantung untuk tidak dapat bermain seumur hidup. Ini bermakna mereka telah merosakkan karier mereka dengan apabila terlibat dalam gejala rasuah ini. Dalam hadis dan Al-Quran juga banyak menyebut tentang haramnya rasuah di dalam Islam, tidak kira dalam sukan ataupun di perkara-perkara lain, kerana rasuah ini amatlah bahaya kepada kita semua. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang punca-punca gejala rasuah yang berlaku dalam kalangan atlet. Yang pertamanya, atlet berkemungkinan tidak mendapat gaji yang cukup. Maksudnya, gaji yang mereka terima tidak cukup untuk menampung kos kehidupan mereka, kerana kos kehidupan pada zaman sekarang amat tinggi. So, jadi mereka mengambil jalan yang singkat untuk menerima rasuah untuk mendapatkan wang yang lebih. Malahan mereka tidak tahu bahawa rasuah ini boleh merosakkan karier mereka. Dan Islam tidak mengajar untuk sesiapa saja untuk mendapat jalan yang singkat untuk berjaya, kerana ada dalam Al-Quran pada dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, maka bertebarlah di muka bumi serta carilah rezeki daripada kurniaan Allah. Ini menunjukkan bahawa Islam mengajar untuk manusia mencari rezeki yang halal, bukannya mencari rezeki halal, bukannya mengambil jalan pintas untuk menerima rasuah. Selain itu juga, berkemungkinan mereka ingin hidupkan yang mewah. Maksudnya, gaji yang mereka dapat itu mereka inginkan lebih lagi, kerana ingin mendapat kemewahan dalam hidup mereka, sehingga itulah mereka juga terlibat dalam gejala rasuah ini. Selain pada itu juga, mereka tidak meletakkan hala tuju dalam diri mereka dalam industri sukan. Maksudnya, mereka terlibat dalam industri sukan ini hanya bersahaja, sehingga itulah mereka boleh menerima rasuah. Mereka tidak fikirkan apa yang terjadi sekiranya mereka menerima rasuah itu. Mereka tidak fikirkan tentang karier mereka akan musnah sekiranya mereka menerima rasuah. Mereka juga tidak mempunyai perancangan masa depan yang baik, sehingga kan mereka dapat menerima rasuah begitu sahaja. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulusni bin Azli daripada kelas SR113-3D3. Jadi saya akan menyambung presentation ini dengan poin saya, iaitu kesan daripada gejala rasuah. Apabila terlibatnya atlet dalam gejala rasuah, pastinya akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap atlet tersebut. Selalunya atlet-atlet tidak tahu apakah akibat setelah mereka terlibat dalam gejala rasuah ini. Rata-rata daripada mereka kurang pasti apakah yang akan berlaku terhadap mereka dan alami selepas berlakunya rasuah terhadap diri mereka. Maka apa yang akan terjadi selepas atlet tersebut terlibat dalam rasuah adalah hak peminat penaja kerajaan telah dirampas oleh pemberi dan penerima rasuah. Ini adalah merupakan satu jenayah di sisi Islam, dan mereka seharusnya bertanggungjawab bagi perlakuan keji seperti ini.
Kesan rasuah dan perjudian ini akan mencemarkan imej sukan negara kita. Mutu sukan negara kita akan merosot, kepercayaan peminat terhadap sukan terjejas dan juga akan menjejaskan hubungan dalam sukan. Tambahan pula, kesan negatif rasuah terhadap atlet tidak terhenti di situ sahaja. Malah terdapat 3 lagi kesan, iaitu kesan terhadap individu, kesan terhadap masyarakat dan kesan terhadap negara. Jadi saya akan listkan apakah kesan terhadap individu, iaitu atlet akan hilang kerjaya, akan jatuh moral dan maruah, menerima hukuman dunia dan akhirat, hancur keharmonian rumah tangga dan keluarga terabai. Kesan terhadap masyarakat, ketidakadilan disebabkan hak-hak orang tertentu diketepikan, menggalakkan penjenayah malah melindunginya dan memburukkan taraf kemiskinan. Ketiga ialah kesan terhadap negara, menjejaskan integriti pentadbiran, menjejaskan sosial dan kestabilan politik, tumpuan pembangunan tidak seimbang, kenaikan kos barang dan perkhidmatan harian dan mengurangkan pendapatan negara. Jadi itulah antara kesan-kesan terhadap gejala rasuah. Dan poin saya yang kedua iaitu 2.3, maruah atlet akan tercalar. Jadi kesan-kesan terhadap najis rasuah sahaja belum cukup untuk menunjukkan bahawa kejinya najis rasuah ini. Dalam pelibatan atlet terhadap gejala rasuah, mereka juga akan tercalar, maruah mereka juga akan tercalar, bukan sahaja terasa pada diri sendiri, malah masyarakat dan negara. Jadi maruah merupakan sesuatu yang kita perlu jaga dengan sehabis baik, kerana apabila maruah sudah terabai, akibatnya sungguh menyakitkan. Jadi di situ saja presentation saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamal Rahman Kamlis. Nombor matrik saya 209297362 dan saya akan meneruskan pembincangan ini mengenai tajuk cara-cara mengatasi gejala rasuah dalam kalangan atlet. Antara cara-cara untuk mengatasi gejala rasuah dalam kalangan atlet adalah penerapan konsep keagamaan dan moral yang telah dilakukan terutama di sektor pendidikan, seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Usaha menerapkan konsep murni sebelum ini perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seorang itu supaya mudah untuk menangani. Semua konsep yang baik dijelaskan kepada para atlet sejak dari zaman sekolah supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara dari ancaman rasuah ini. Pihak sekolah juga boleh memasukkan bahayanya rasuah dalam sistem pendidikan ataupun benci kepada rasuah yang dapat dihayati oleh diri sekiranya dia ajar dan didik dalam sejak zaman persekolahan ini. Contohnya bab kata peribahasa menetur bulu biarlah dari rebungnya. Selain itu, cara untuk mengatasi masalah rasuah dalam kalangan atlet adalah mengadakan kursus anti rasuah kepada para atlet. Hal ini demikian kerana para atlet yang baru mencuri di dalam sukan yang bertaraf tinggi ini haruslah didedahkan dengan keburukan rasuah pada diri mereka. Perkara ini haruslah dilakukan oleh badan-badan tertentu seperti Institut Sukan Negara ISN dan Kementerian Belia dan Sukan KBSN. Tambahan itu, atlet tersebut juga dapat mengelakkan diri mereka dari terlibat dengan gejala rasuah ini yang boleh menghancurkan karier mereka sebagai seorang atlet yang berwibawa. Seterusnya, pihak tertentu seperti Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM haruslah mengenakan hukuman yang berat kepada para atlet jika mereka terlibat dengan gejala rasuah ini. Hal ini demikian supaya para atlet mengetahui apa yang akan terjadi jika mereka melakukan kesalahan tersebut. Sebagai contoh, para atlet akan dibuang daripada pasukan dan tidak dibenarkan untuk bermain lagi dalam sukan tersebut. FAM dan Kementerian Belia dan Sukan juga haruslah memainkan peranan dalam membasmi wabak rasuah ini. FAM perlu meneliti semua yang disusun agar mendapati keputusan sebenar. Kementerian Belia dan Sukan haruslah memandang serius gejala rasuah dalam sukan bola sepak maupun sukan lain dan mengambil langkah proaktif memantau gejala tidak bermula ini. Semua pihak perlu berganding bahu bagi membantu jenayah rasuah di negara ini sekaligus meningkat integriti sebagai budaya dan nilai murni dalam kehidupan kita. Tambahan itu, penglibatan dalam ceramah agama dan kursus motivasi juga merupakan cara untuk menangani masalah rasuah dalam kalangan atlet. Mereka yang terlibat dengan sukan perlu mengikuti ceramah agama dan kursus motivasi. Hal ini demikian supaya mereka mengetahui hukum menerima dan memberi rasuah dalam agama Islam dan hukuman yang akan diterima di akhirat nanti.
Usaha ini yang akan dapat meningkatkan kesedaran, keinsafan dan semangat kerja berpasukan dalam kalangan atlet. Samping itu, mereka juga perlu diberi insentif agar dapat menaikkan semangat mereka. Sebagai contoh, mereka memberi hadiah kepada atlet jika melalui satu perlawanan. Akhir sekali, cara-cara untuk menangani masalah rasuah dalam kalangan atlet adalah menghayati dan mengamalkan hukum negara. Mereka yang terlibat dengan sukan perlu menghayati dan mengamalkan prinsip hukum negara. Hal ini demikian supaya para atlet dapat bersukan dengan penuh semangat demi mengharumkan nama negara. Kembali itu, para atlet tidak akan mengambil rasuah demi menjaga maruah dan nama baik negara yang dibawa. Amalan ini akan memberikan kesedaran kepada mereka tentang tanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara. Seterusnya saya akan membentangkan tentang jenis-jenis rasuah dalam sukan. Antara jenis rasuah yang terdapat dalam sukan adalah meminta atau menerima rasuah. Hal ini menunjukkan seorang atlet tidak tulus dan amanah dalam memegang tanggungjawab sebagai seorang atlet di dalam sebuah pasukan maupun individu. Sikap atlet yang meminta dan menerima rasuah membuatkan maruah sebuah pasukan jatuh akibat daripada mementingkan diri sendiri. Tambahan itu, sikap negatif ini juga mampu menjatuhkan prestasi seorang atlet di dalam sukan. Sebagai contoh, seorang atlet menerima rasuah dari pihak lawan dan akan merancang kekalahan bagi pihak pasukan sendiri. Seterusnya, menentukan dan mengaturkan keputusan pertandingan juga merupakan salah satu jenis rasuah yang terdapat di dalam sukan. Sebelum suatu pertandingan dilangsungkan, keputusan bagi pertandingan tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Sogokan akan diberikan kepada atlet ataupun pegawai pasukan bagi mengatur keputusan pertandingan. Selain itu, mereka juga disogok supaya memastikan pasukan balik tewas. Kekalahan pasukan tersebut pastinya tidak akan dijangkau oleh pemilik sukan. Mereka yang terlibat dengan gejala negatif ini menggunakan berbagai bentuk rasuah dalam pertandingan sukan dan permainan. Sebagai contoh, atlet yang mengambil rasuah akan diberi sejumlah wang yang banyak sebagai hadiah, lumayan dan lain-lain. Sekian, terima kasih. 3.1 Cadangan untuk membendung rasuah dalam sukan. Pertama sekali adalah peranan ibu bapa menjadi keutamaan dalam mencegah rasuah di kalangan anak-anak. Hal ini kerana bab kata pepatah, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Ibu bapa haruslah menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak agar menjadi pedoman kepada mereka. Yang kedua adalah pihak sekolah memainkan peranan yang penting juga untuk mencegah rasuah dalam kalangan murid-murid. Sesuatu haruslah dimulakan di peringkat sekolah untuk memberi kesedaran kepada anak-anak bahayanya gejala rasuah ini jika dibiarkan ia menular. Akhir sekali, pihak kerajaan, Kementerian Belia dan Sukan juga memain peranan yang penting bagi membasmi kegiatan di dalam industri sukan Malaysia. Mereka perlu meneliti semua yang disusun agar menepati keperluan sebenar. Kementerian Belia dan Sukan haruslah memandang serius gejala rasuah dalam sukan bola sepak dan mengambil langkah proaktif untuk memantau gejala yang tidak bermoral ini. Kesimpulannya, gejala rasuah ini di dalam sukan sangat memberi impak yang sangat buruk terhadap sukan di Malaysia kini. Antara kesan rasuah dalam sukan Malaysia adalah ia mencemarkan imej sukan negara, mutu sukan akan merosot, kepercayaan peminat akan terjejas dan juga menjejaskan hubungan dalam kumpulan.